Zaman dulu, kalau kita tengok, siapa reti sihir tu hebatlah orangnya. Nah, sebab Allah bagi mukjizat Nabi Musa alaihi salam, di antaranya apa? Tongkatnya. Macam-macam kehebatan berjadi dengan tongkat Nabi Musa. Ketuk di pantai, terbelah laut. Tikam depan dia jadi ular. Kita tengok Allah bagi sesuai dengan siapa yang diperang oleh Nabi Musa pada ketika ya. Firaun suka main sihir. Dan kita tengok Firaun bila ngerti main sihir apa indah, kami si pengikut. Kami Musailamah tahu cerita Firaun main sihir, nya pun main sihir juga. Supaya apa? Bila orang tengok, ramai orang suka. Macam zaman tu kalau kita tengok cerita-cerita magic nak. Pernah dengar nama David Blaine? David Blaine nak. Ramai si orang follow David Blaine tu. Siapa ada Instagram tu? Wan, ada Instagram kan? Cuba kau search David Blaine, berapa ribu followernya? Ramai dia aku ke sih? Apa tak si ramai lah follower. Puluh-puluh orang saja. David Blaine. David Blaine, kita tengok kerja David Blaine tu main magic kerja. Sejuta. Sejuta main magic kerja. Bukan mengajar tajwid. Bukan nak nyuruh orang sedekah bayar zakat kan, bukan jadi amil bisa riset kerjanya. Bukan. Tetapi kerjanya apa? Main kad sikit, kat hilang. Keluar dari mulut. Main aja. Dekat cincin, hilang cincin. Cuba seloket seluar kau. Ada cincin dalam poket. Nak benda macam ni pun orang ikut. Ya zaman tu, zaman moden. Bayangkan David Blaine yang hidup zaman Musailamah tu. Ramai si followernya agak-agak. Ramai. Sebab Musailamahnya ada sikit pasukan khas dalam geng-gengnya. Memang kerja main sihir je. Main sihir. Ya aja kerjanya. Kambing mati, hidup balik di sihirnya. Yang macam ya keadaan kambing boleh terapung tiba-tiba berjalan atas angin. Ada sihir, perantaraan jin dan seumpamanya. Orang tengok pun, wow. I follow. Habis rosak orang Islam pada ketika ya. Dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq isytihar perang ke atas Musailamah Al-Kazzab. Antara pasukannya siapa? Al-Barra' bin Malik. Maka satu ketika Al-Barra' bin Malik menyerang satu tempat yang namanya Kebun Maut. Kebun Maut tu apa tempatnya Abang Mat? Kebun Maut tu sarang Musailamah Al-Kazzab. Kalau Musailamah Al-Kazzab tu banyak tembok, banyak kubu, banyak benteng pertahanan. Yang tempat nama Kebun Maut tu lah yang paling maut. Nama pun Kebun Maut. Macam kita zaman kecil-kecil nak salam maut dengan kau. Seram mu. Oi. Oh, pahal. Bang Sebi salam maut dengan kau tu. Seram mu. Si tidur kau malamnya. Dapat salam maut dah. Zaman dulu nak? Ada nak? Main ada. Zaman kita apa ada apa? Salam maut. Ada nak? Bila kau dapat kau seram sih. Sansan juga lah nyawa lah. Takut pulang-pulang sekolah kau jika seorang ada keluar ada orang keluar dari rumput mangkuk. Salam maut. Maka pada zamannya Musailamah Al-Kazzab ada sikit tempat nama Kebun Maut. Kebun Maut tu memang ada pasukan tentera Musailamah yang kerjanya melindungi Musailamah all out. Walaunya mati sekalipun, asal Musailamah tu si mati sedahan. Satu ketika Al-Barra' bin Malik punya geramnya dengar cerita Kebun Maut. Hebat benarkah Kebun Maut tu? Apa cerita Kebun Maut tu? Cuba aku test sekali. Di tesnya Al-Barra' bin Malik keluar daripada Kebun Maut, badan luka-luka. Injet teruk kawan. Injetnya ICU. Masuk ICU pun level. Kena rawat Al-Barra' bin Malik. Sebab apa? Yang menyerang Kebun Maut. Yang pada ketika ya Kebun Maut tu penuh dengan musuh, Al-Barra' bin Malik menyerang tempat tersebut dengan beberapa kawannya. Dan kawannya ada sebahagian yang gentar, ada yang takut. Macam kita sebut tadi, Al-Barra' tu nya sudah panggil takut. Nya seperti takut dengan apa benda sekalipun. Arum pula Al-Barra' bin Malik tu semandin takut dengannya. Sebab terlalu berani. Sangat-sangat berani yang luar biasa. Sampai apa benda depannya punya si takut. Walhal badan kurus kering, kulit hitam, rambut kerinting. Rupa tak ada apa pun. Tetapi orang takut dengan Al-Barra' bin Malik, keberanian luar biasa. Makanya uji keberanian satu ketika bersama beberapa sahabat-sahabat yang lain yang serang Kebun Maut. Dan akhirnya dalam Kebun Maut tadi berperang bersungguh-sungguh dan seumpamanya Musailamah Al-Kazzab sadaqallahul azim. Mati Musailamah, tetapi damage has been done, kata orang putih. Al-Barra' wala pasukannya berjaya bunuh Musailamah,
tetapi Al-Bara' cedera teruk cedera Al-Bara' bin Malik. Dirawat pada satu ketika selama sebulan dirawat. Sebulannya MC lekat berperang di kebun maut. Zaman dia bukan zaman tu, zaman dia ni dah cuk jarum situ masuk air, saya dah zaman dia. Zaman kita tu jangan nak sakit teruk cuk air je 5 hari sembuh. Boleh berekod, boleh ngail lagi, badminton lagi lah. Semua package cukup semua, berekod sekali boleh. Basikal si kayuh dulu aku lah. Tapi cerita zaman dulu Al-Bara' bin Malik, rawatan zaman dulu saya dah macam zaman tu. Maka tempohnya lama untuk Al-Bara' bin Malik sembuh Al-Bara' bin Malik sekali lagi bunyi gendang perang. Al-Bara' bin Malik kalau kita bacanya memang kaki perang. Zaman dulu para sahabat suka pergi perang pasal apa? Satu tujuannya wan. Apa tujuannya wan? Syahid. Sebab apa syahid? Nabi sebut satu hadis, orang yang mati syahid tu si rasa sakit sikit pun si rasa sakit. Bahkan orang yang mati syahid nya rasa apa bang Deli? Rasa nyaman gila mati syahid tu. Cabut roh yang nyaman. Macam ni rasa nak geletek. Wallahu alam lah rasa macam ni. Tetapi Nabi sebut mati syahid nyaman. Dicabut roh yang rasa nyaman. Sampai dalam satu hadis lain Nabi cerita, orang yang mati syahid tu dah mati dah, rohnya bercakap lagi. Bolehkah mati sekali lagi? Sebab apa? Nyaman gila. Macam kita makan lem cok. Makan setapak, boleh kau dah setapak lagi. Sebab nyaman lah. Kau mau ulang lagi benda nyaman. Macam kahwin juga. Kahwin sekali mau kahwin lagi. Sebab apa? Kahwin tu nyaman. Yang senyamannya nanggung. Yang macam ni keadaannya. Tetapi Allah bagilah macam-macam keadaan yang sesuai untuk kita fikirkan pada tajuk-tajuk kemudian. Tapi mudah ceritanya, Al-Bara' bin Malik yang suka berperang bukan sebab nak bunuh orang, bukan sebabnya barbarik ke apa, bukan sebabnya suka dengan darah ke apa. Tetapi kalau para sahabat suka berperang, tujuannya satu je, selagi si mati syahid, aku akan pergi berperang, mau kejar syahid. Sebab Nabi sebut syahid tu satu syurga confirm, duanya roh yang duduk dalam perut burung warna hijau kan jadi burung warna hijau, berterbangan dalam syurga. Roh orang yang mati syahid tu berterbangan dalam syurga dalam bentuk menjadi seekor burung berwarna hijau. Atau kalau kami silap, roh orang mati syahid duduk dalam perut burung berwarna hijau berterbangan dalam syurga. Bayangkan orang Palestin ramai dalam syurga dah mati syahid. Kita nampak memang seksa, zahir seksa, tetapi batinnya apa Farouk? Sya'ban di dunia, Rajab di dunia, Ramadan di syurga. Yang kami sebutkan kawan kami. Untung sudah tu. Kita Rajab Sya'ban lagi dunia, Ramadan terjelir lidah haus. Orang Palestin kita sedih cerita apa indah. Rajab Sya'ban di dunia, Ramadan syurga. Beraya di syurga. Raya bukan beli baju dia pun, Allah bagi baju siap-siap raya. Yang hebatnya orang-orang mati syahid. Sebaya Al-Bara' bin Malik sembuh ajanya lepasnya MC sebulan je dah. MC sebulan dekat perang lawan Musailamah, mati Musailamah kerjanya. MC sebulan, Al-Bara' bin Malik keluar daripada ICU, keluar hospital. Dah boleh keluar hospital dah. Baru keluar jalan beberapa langkah, ketuk ke gendang perang. Perang lawan siapa lagi tu? Perang menentang pasukan Parsi. Sebab zaman dulu bila Parsi dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah meninggal, Parsi pun ada agendanya nak merosakkan orang Islam tu. Sebab sebelumnya zaman Nabi pun ada perang dengan Parsi kalah, payah nak lawan Muhammad tu. Muhammad meninggal dah Muhammad tu, atuklah masa kita. Maka Parsi sekali lagi menggugat orang-orang Islam, nak menawan tentera-tentera Islam, nak menawan orang-orang Islam, nak menawan negara Islam dijadikan sebahagian daripada tanah jajahan Parsi. Macam ni keadaannya. Bila dengar cerita perang dengan Parsi, Al-Bara' bin Malik adalah di antara orang-orang yang terawal yang menyahut seruan tersebut. Baru keluar hospital. Sebab apa? Cedera perang, ketuk gendang perang, pergi perang lagi. Mun kata kita lah jam, pergi ngail kumpau, mau ngail lagi sih.
Ha, ha. Jaranglah mau lagi. Sebab apa? Dah ada pengalaman perik macam ni. Yang macam yang cerita. Badan sakit apa indah. Bukan luka biasa-biasa yang namanya Al-Barra tu. Luka bukan luka kecil-kecil. Bukan luka tanpa kain di plus. Bukan. Luka nak berjahit pun luka. Kalau kita baca istilah orang putihnya bukan wound. Nya laceration. Macam ni lah. Apa arti laceration terjemah? Macam terpotong oleh pisau macam daging terbelah oleh pisau macam ya. Luka-luka macam ya. Kalau kita tengok pedang-pedang tu, memang kita maklum pedang-pedang di dunia tu ada macam-macam jenis pedang. Kalau kita baca pedang-pedang dekat rantau Amerika Latin, bentuknya macam tu, tajamnya macam tu, bahannya macam tu. Kalau kita baca pedang-pedang di Eropah, orang Eropah yang suka pedang panjang tak? Pedang panjang yang gagangnya ada rufti ya. Pedang-pedang King Arthur. Kalau dekat China apa? China suka pedang-pedang besar. Yang besar-besar nak. Sampai ke sudah potong babi pun besar-besar je. Sampai ke sudah panggil lekat. Zaman dulu pun ceritalah berperang pun perang China kalau kita tengok, pedang perang China besar-besar. Beza dengan Jepun. Jepun macam ni kecil tetapi keras. Ya, pedang Jepun sampai ke sudah Jepun teknologinya pola pisau. Pisau Jepun tu bukan macam ni atas daging, belah daging. Gila-gila pun pisau. Yang nyembelih sapi. Sapi lu kena sentuh lagi mati dah sapi. Sebab apa tajam benar pisau ya. Teknologi macam-macam. Tetapi sungguh-sungguh hebat macam-macam pedang tu. Pedang Arab tu di antara pedang terbaik. Memang terbaik pedang Arab. Jadi bayangkan kalau pedang-pedang hebat macam tu ngayun badan kita. Lukanya teruk si abang kita pantai. Al-Bara bin Malik tubuhnya habis hancur kena pedang. MC sebulan keluar hospital berparut-parut apa indah, dengar bunyi perang, nak pergi perang lagi. Si jerak-jerak. Kenapa? Selagi si syahid selagi pergi berperang. Maka ikutlah Al-Bara bin Malik pergi ke Parsi berperang dengan golongan Parsi. Matlamatnya satu. Matlamatnya dua lah. Satu, kalau aku hidup Islam menang. Dua, sama ada aku hidup balik bernyawa atau aku mati syahid. Yang dapat matlamat yang sekian lama ditunggunya Al-Bara bin Malik ketika mana hanya berperang. Satu, adab orang-orang Islam zaman dulu yang bagus untuk kita amalkan zaman tu, adab berdoa. Musafir keluar musafir doa. Keluar berbisnes Abdul Rahman bin Auf, ingat Abdul Rahman bin Auf keluar koboi je. Keluar baca doa Abang Mat. Kita keluar kerja baca doa sih kadang-kadang. Siapa sih tak konsisten keluar rumah kerja baca doa? Cuba angkat tangan. Mau selfie. Kadang-kadang baca, kadang-kadang tinggal nak. Ada hari kalau kita teringat kita baca. Ada hari kalau si ingat keluar mantak lah kita mak jalan dok. Bukan ada doa, saya dah tinggal doa. Tetapi para sahabat Nabi didik. Keluar apa sekalipun doa si tinggal. Zaman kita tu kadang-kadang nak berdoa punya payah nak berdoa. Lagi-lagi bulan puasa tu pula. Kalau kita masuk tajuk bab bulan puasa kita, bulan puasa, kalau kita baca hadis, ada dua hadis daripada Abu Hurairah, satu hadis daripada Imam Tirmizi. Imam Tirmizi, bukan Tirmizi Jasni, bukan. Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi menyebutkan apa? Nabi sebut riwayat Imam At-Tirmizi, makbul doa satu manusia yang berpuasa yang berdoa kepada Allah ketika nak sungkir. Kita nak bang nak sungkir 6.35 contoh kata. Kita duduk di sia 6.30 duduk sia dah. 5 minit sebelum sungkir doa. Doa lah apa-apa sebab apa? Makbul. Kata Nabi, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Dua hadis lain ketika mana orang-orang berpuasa atau bangun sahur pagi-pagi. Kita sahur pagi-pagi, terkadang ada part kita doa, ada part kita tahajud sebelum sahur, ada partnya sahur mesti bangun. Tertinggallah kita waktu yang mustajab doa. Lagi-lagi kalau kita bangun sahur, kita puasa, kita sungkir hari Jumaat. 4 kali bonus sekali. Hari Jumaat memang hari terbaik untuk berdoa. Bayang kalau minggu depan hari Jumaat 15 bulan 3, Jumaat pertama Ramadan 2024, 14.45 kita sahur. Sahur doa. Siang hari kita puasa, kita doa lagi. Tengah hari semain Jumaat doa lagi.
Petang lekat asar doa lagi. Lekat asar pun waktu mustajab doa. Walaupun lekat asar tu haram sembahyang sunat yang mutlak. Haram sembahyang sunat mutlak lepas asar, tetapi doa tidak haram. Kita sahur dah doa, siang kerja doa, Jumaat doa, lekat asar doa, nak sungkir doa. Berapa banyak dah dapat doa? Berapa kali makbul doa kita? Kalau doa minggu depan insya-Allah makbul benar bulan puasa tu. Waktu keduanya apa? Waktu sahur. Sebab waktu sahur ya, sambil-sambil kalau kata nak bangun sahur kah atau lepas bersahur kah, tengah-tengah sahur tiba-tiba terdetik nak berdoa, tadah tangan kejap minta kepada Allah. Minta dengan Allah, apa doa kita nak minta kepada Allah? Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah hari itu aku puasa. Ya Allah, puasaku hausnya kurang, laparnya berasa hilang. Doa yang macam ya. Kemudian ya Allah, aku minta ya Allah, tahun tu aku tu si pernah pergi khatam Quran 30 juzuk dalam tempoh bulan Ramadan. Tahun tu ya Allah, beri aku kekuatan untuk aku khatam Quran 2 kali 60 juzuk total 1 bulan Ramadan. Kita doa, kalau makbul khatam, kita 2 kali khatam baiklah. Minta dengan Allah. Sebab apa? Orang berpuasa bilanya berdoa ketika sahur makbul. Dan kemudian yang ketiganya, satu waktu sungkir, satu waktu sahur, satu lagi waktu tengah puasa. Siang hari kita tengah puasa ya. Kalau kata teringat nak berdoa, lupa nak baca doa apa kita, doa tengah puasa tu. Walau berapa puasa sekalipun doa kepada Allah, insya-Allah. Orang berpuasa atau doanya tajam, makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya bapa berdoa ketika mana bulan Ramadan. Al-Barra bin Malik keluar daripada Madinah pada ketika nak pergi berperang di Parsi. Apa doanya Indra? Ketika Al-Barra bin Malik keluar daripada Madinah nak pergi berperang, dia minta apa Faruq? Ya Allah, aku mau mati syahid, kurniakanlah aku mati syahid ya Allah. Dia minta dengan Allah mati syahid Abang Mat. Amun kita keluar rumah pagi ya, mun rasa mau minta mati syahid, boleh lah sebutlah, tak ada masalah. Tapi mintalah, mun Allah si beri hari ya, hari lain Allah beri, insya-Allah syahid kita. Yang mudahnya kita minta doa-doa yang berkait dengan kehidupan kita. Ya Allah, ya Tuhanku, hari itu aku nak kerja, jadikan aku orang-orang yang berintegriti dalam kerjaku, orang-orang yang ada sifat amanah dalam kerjaku, jadikan rezekiku berkat ya Allah, jadikan hartaku halal ya Allah, jadikan anak isteriku, suamiku semuanya baik-baik ya Allah, berkat daripada kerjaku ini ya Allah. Doa yang macam ya. Asyik faham sangat gila, bahasa Melayu pun Allah faham. Jangan lupa bila kita keluar rumah doa. Macam Al-Barra bin Malik keluar berperang, doa. Abdul Rahman bin Auf keluar bisnes, doa. Abu Ubaidah Al-Jarrah diutuskan Umar Al-Khattab pergi ke Palestin, Baitul Maqdis. Apa dipolahnya bujang? Doa. Doa, semua doa. Para sahabat dulu hidup memang banyak doa. Semua berdoa. Kalau kita baca kisah hidup Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang nama Aisyah. Banyak si doa Aisyah tu. Banyak. Kalau kita sebut isteri Nabi, Aisyah tu famous gila lah, orang tahulah. Aisyah, Hafsah, Khadijah, Zainab. Zainab tu orang ni Zainab Jahsy, seorang Zainab Khuzaimah seorang. Kalau kita sebut satu isteri Nabi yang nama mula dengan J, siapa yang dengar? Ada seorang isteri Nabi namanya mula dengan huruf J. Jennifer bukan? Jessica bukan? Siapa Bang Hamzah? Bang Dalib? Jenab, ya Zainab, bukan Jenab. Yang mula dengan huruf J. Ju. Julia bukan? Juwairiyah. Ada seorang isteri Nabi namanya Juwairiyah. Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha. Juwairiyah tu di antara isteri Nabi yang mungkin jarang-jarang terdengar namanya nak. Juwairiyah. Macam Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah isteri Nabi juga. Tetapi Maryah Al-Qibtiyah tu yang famous sedikit. Kenapa? Selepas daripada Khadijah, Nabi, isteri-isterinya lain, semua Nabi sudah dapat anak. Kecuali dengan Maryah Al-Qibtiyah. Nabi dengan Maryah, dia ada seorang anak. Maryah Al-Qibtiyah dikurniakan anak lelaki tapi macam biasa. Anak lelaki Nabi memang Allah jaga keturunan Nabi. Anak lelaki Nabi umur jarang panjang. Ada anak lelaki dengan Maryah Al-Qibtiyah tetapi umur si panjang. Kalau kita cerita bab isteri Nabi itu famous.
Tetapi antara nama yang jarang disebut kita, Sayyidatina Juwairiyah. Sungguh nama Juwairiyah tu si masyhur macam Aisyah. Tetapi adakah Juwairiyah tu zikirnya kurang, doanya kurang? Banyak doa Juwairiyah. Juwairiyah satu ketika Nabi bangun sebelum subuh nak pergi ke masjid. Nabi pergi masjid bukan tunggu bang. Dah bang ya? Belum duduk belum. Bukan macam ya Nabi. Nabi belum bang lagi masjid dah. Satu ketika Nabi nak pergi masjid, belum subuh lagi. Sejam sebelum subuh Nabi nak pergi masjid, Nabi tengok Juwairiyah dah duduk atas tikas jadah dah. Apa kerjanya bujang? Bertasbih, berzikir, berdoa. Juwairiyah. Nama si bapa famous macam Aisyah, macam Hafsah. Tetapi bukan erti kata nama si famous tu kurang si. Juwairiyah sungguh namanya jarang-jarang kita sebut, tetapi Juwairiyah doanya si tinggal. Kalau sebut isteri Nabi yang lain, Hafsah banyak doa. Kalau sebut Aisyah banyak doa. Kalau sebut Khadijah banyak doa. Kalau sebut Zainab banyak doa. Sebut nama Maimunah Al-Harith isteri Nabi banyak doa. Juwairiyah pun banyak doanya. Maka untuk kita, kisah Al-Barra' bin Malik keluarnya untuk pergi berperang, yang berdoa kepada Allah, kita ambil iktibar cerita ya. Kita keluar rumah dekat tu, kalau nak pergi ke masjid, doa, ya Allah ya Tuhan, aku nak pergi masjid tu ya Allah, aku minta sikit benda ya Allah, kurniakanlah aku kebaikan daripada pergi ku ke masjid tu ya Allah. Kita pergi masjid, Allah bagi kebaikan kepada kita, setiap langkah pahala, satu langkah lain ampun dosa. Kemudian duduk dalam kuliah sepanjang saat tu semua pahala tu. Kalau kata nampak pahala turun ke masjid untuk orang semua malam tu dengan kuliah tu, untuk masjid tu atap-atap orang duduk, bulan bintang tinggi orang siap dengan kuliah, sebab semua mau pahala. Cuma Allah sembunyikan pahala. Cuma kita mesti yakinlah pahala tu ada. Kita minta dengan Allah berikan kebaikan. Kebaikan Allah bagi, kita khusyuk dalam salat kita. Nak khusyuk dalam salat tu senang saja. Ayah khusyuk tak nak tengah semayang. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah. Susah nak khusyuk dalam semayang. Kalau level-level kita tu lah. Level kita bunyi sikit boleh, bunyi sikit boleh, bunyi sikit boleh. Khusyuk level kita nak. Kalau khusyuk level sahabat tinggi, khusyuk level kita tu payah. Tetapi kalau kita minta kepada Allah, ya Allah aku lagi masjid tu, ya Allah aku tu payah mau khusyuk, tapi petang tu tolong ya Allah kurniakan aku khusyuk dalam salatku ya Allah, insya-Allah Allah bagi. Doa, jangan tinggal, jangan kurang pada doa tu. Kita sebelum sungkir terkadang beloya kerja kita. Untuk nak beloya silakan, tetapi sebelum beloya doa dulu. Makbul lekat asar satu, nak sungkir satu, kita puasa satu, 3 kali makbul. Nah, tahu tu ada sungkir situ, tahu tu? Ada. Situ ada. Minggu depan pun ya. Sabtu depan kita sungkir situ. Okey. Sabtu depan nak aku. Kami Jumaat puasa tahun tu ada 4 kali Jumaat nak. 4 kali Jumaat ya. Satu Jumaat saja kami ada. Lain Jumaat semua hilang. Jangan cari. Sabtu wallahu alam. Kalau melibatkan penerbangan, saya dah lah subuh tapi maghribnya ada insya-Allah. Tapi cerita lain lah insya-Allah. Sabtu depan Bang Delia. Sabtu pertama kita sungkir situ. Okey, boleh. Insya-Allah. Sebelum kita Sabtu depan nak sungkir ya, sambil beridang apa indah. Tu jangan tinggal. Masing-masing boleh, berjemaah pun boleh, terpulang cara masing-masing. Nak sebutlah mati pun boleh, nak tanda tangan pun boleh. Tidak ada masalah. Yang macam yang keadaan. Jadi pada malam tu kita ceritakan satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang umurnya panjang, masih hidup selepas kewafatan Nabi, yang namanya Al-Barra' bin Malik, saudara kandung kepada Sayyidina Anas bin Malik. Al-Barra' bin Malik fisikalnya macam ni Bang Mat. Kus kering, rambut kerinting, kulit hitam. Kemudian Al-Barra' bin Malik tu yang hidup sama Sayyidina Abu Bakar, siapa dibunuhnya? Musailamah Al-Kadzab. Kemudian Al-Barra' bin Malik keluar MC sebulan, ketuk gendang perang. Perang lawan siapa? Lawan Parsi. Mati siknya. Mati syahid. Mati syahid di Parsi. Lawan Parsi. Akhirnya Allah makbulkan doa Al-Barra' bin Malik, meninggal dunia, mati syahid sebagai
orang-orang yang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Mati Al-Barra bin Malik tu kalau kita baca matinya sayu. Sedih kisah matinya. Hancur tangannya. Anda baca Abang Mat buku Al-Barra bin Malik mati macam ni. Dia nak selamatkan saudaranya, adiknya nak selamatnya, Anas bin Malik. Anas bin Malik pergi perang, Al-Barra bin Malik pergi perang. Kemudian ketika mana Anas bin Malik tu nak dicederakan dengan pengait daripada api, macam pakai ngait nyo, kita panaskan jangan sampai merah. Yang ni pakai kita ngait Anas bin Malik. Bayang rasa macam ni. Kau tes pas tu. Kak Aisyah kat makan di rumah Bang Taib tu, minta penyuluk Bang Taib panaskan. Kita ngait badan kau. Kita tes dengan ni badan kau tahan. Bila Al-Barra bin Malik tengok Anas bin Malik nak dicederakan dengan pengait daripada besi panas merah tadi, Al-Barra bin Malik lajunya melompat, yang kena macam ni Bang Mat, pegang dengan tangan Anas bin Malik, lari kau Anas, kelak aku nahan kau. Anas bin Malik lari dalam keadaan Anas bin Malik tengok Al-Barra bin Malik yang kena kait. Dia kait pada tangannya. Sebab apa? Bila nak kait, Al-Barra lompat, pegang dengan tangan. Merah menyala, besi. Pegang dengan tangan macam sampai hancur tangan. Hancur tangan, luka terlalu parah. Zaman dia bius dah, meninggal dunia, mati syahid. Nak selamatkan adik punya pasal. Yang macam ni ceritanya. Hangus. Hangus. Tangannya hancur, jasadnya hangus. Terbakar. Sebab apa? Besi merah. Bukan kena puntung rokok. Puntung rokok ketek macam puntung rokok padam. Cuba besi. Besi merah kau tu sangkut sia. Besi yang padam kah kau yang padam? Biasanya manusia yang padam dulu kalau besi. Kalau puntung rokok karamat settle. Kalau besi panas hancur tu. Al-Barra bin Malik mempertahankan adiknya Anas bin Malik, tahan besi, meninggal dunia, menyelamatkan nyawa adiknya. Pengorbanannya untuk saudara se-Islamnya yang lain. Ialah cerita Al-Barra bin Malik pada malam tu. Seorang sahabat Rasulullah yang digeruni oleh Umar Al-Khattab. Sampai satu ketika Umar declare, aku tu berani juga. Tapi si sampai level berani macam Al-Barra bin Malik. Yang Umar sebut. Sebab Al-Barra memang beraninya sangat luar biasa. Macam ni keadaan. Tapi bukan beraninya berani untuk salah benda. Beraninya untuk mempertahankan agamanya, mempertahankan Islamnya. Jadi insya-Allah ialah cerita terakhir kita sebelum kita berhenti selama sebulan. Secara totalnya selama 6 minggu. Puasa 4 minggu, raya 2 minggu, raya minggu ketiga insya-Allah kami datang sambung kuliah. Boleh? Kita berhenti setakat dulu. Bertemu semula pada masa-masa akan datang Sabtu depan insya-Allah, sama-sama kita ambil fadilat, berdoa sebelum sungkir situ, sungkir sama-sama, tarawih sama-sama. InsyaAllah bertemu pada masa akan datang. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang, yang dhaif yang salah datang daripada kelemahan saya menyampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.